Saya ni dari sudut kelulusan kertas, memang SPM sahaja. Dan SPM dengan result yang tak simpan. Sebab dia macam, alamak, macam mana nak tunjuk mak bapak ni? Jadi saya nak lontar balik kepada Kapten ni. Ini salah seorang driver bas. Tapi driver bas ni gaji mahal. Kapten Hafiz Firdaus, sahabat saya, orang lama yang saya kagumi penulisan-penulisan beliau. Okay, kalau tengok ada Kapten, orang banyak kata sebab Kapten ni rajin react, respon kepada apa jua statement-statement yang dilihat ada mengarut, ada dongeng, ada khurafat dan sebagainya. Okay, dia respon secara detail, terperinci, buat comparison dan sebagainya. Tapi Kapten, orang kata apalah Kapten kapal ni, bawa driver Airbus, tapi sibuk nak respon soal agama. Latar belakang buat background check memang tak ada langsung. Diploma tak ada, BA tak ada, Master tak ada, PhD tak ada dalam bidang agama. So mungkin boleh bagi respon sikit lah kepada rakan-rakan kita yang mendengar. Silakan. Okey, baik. Jadi kembali kepada soalan Datuk. Betul, saya ni dari sudut kelulusan kertas, memang SPM sahaja. Dan SPM dengan result yang tak simpan. Sebab dia macam, alamak, macam mana nak tunjuk mak bapak ni? Okey. Tapi Alhamdulillah, kerja pilot dia tak nak A banyak-banyak. Sebab pilot ni kerja dia kena belajar daripada environment. Baca buku saja memang tak dapat jadi pilot cemerlang. Jadi pilot ni buku dia memang sikit. Kakak saya doktor, buku dia punyalah banyak. Adik saya petroleum engineering, buku dia punya banyak. Dia tengok buku saya sikit je. Sebab pilot ni dia belajar daripada suasana. Sebab tu pilot ni experience dia, flying hours dia yang diambil kira. Yang itu yang penting. Jadi saya memang kelulusan kertas SPM. Jadi kalau tengok biodata saya yang saya letak di saluran YouTube apa, memang saya tak cerita. Tapi bila saya tak cerita, bukanlah bererti saya ni tak belajar langsung. Okey, sesiapa yang dari sini, yang dari Lembah Kelang akan kenal ustaz-ustaz sunnah di Lembah Kelang. Dan saya belajar bersama mereka sejak tahun 90-an. Dan sebahagian daripada mereka memang ada datang ke sini. 4 orang ustaz yang saya lazim bersama dengan mereka, yang saya belajar dengan mereka, jadi face to face lah. Maknanya, bila hari saya tak fly, sebab pilot ni dia bukan kerja hari-hari. Bila hari saya tak fly je, saya pergi mengikuti kuliah mereka. Antaranya Ustaz Dr. Abdullah Yassin. Okey, Ustaz Dr. Abdullah Yassin. Antaranya yang pernah juga datang sini, Ustaz Sofwan Badri. Okey, orang KL kenal ke? Kan. Antaranya Ustaz Kariman. Antaranya Ustaz Husaini. Okey, dan 4 ini yang kita kata melaziminya. Dan sedikit saya nak tambah tentang ustaz-ustaz ni. Guru-guru saya ni, mereka ada satu ciri tawaduk yang menyebabkan saya automatically hormati mereka. Kita biasa dengan mereka yang di sana, yang pergi cium, pergi buat apa semua tu, tak. Guru-guru saya ini, mereka ini ada satu sikap tawaduk yang menyebabkan saya automatically hormat mereka. Saya bagi contoh, saya ingat lagi. Lebih kurang tahun 2002-2003 saya tulis buku Kaedah Memahami Hadis-Hadis yang Saling Bercanggah. Jadi buku itu satu saya hadiahkan kepada Ustaz Dr. Abdullah Yassin. Beberapa minggu selepas itu, beliau sendiri, saya tak minta pun, beliau pun bukan menjualnya. Okay, saya pun buku tak jual sebab memang free saja di website. Beliau sendiri memberi komen-komen positif terhadap buku saya itu di salah satu kuliahnya. Padahal sebagai seorang guru, takkan nak komen positif kat driver bas saudara saja. Kan? Jadi ini satu ciri yang saya ingat sampai sekarang. Ini 2002-2003 dulu. Ustaz Sofwan Badri misalnya. Pernah beliau fly dalam flight saya. Dah landing beliau minta daripada pramugara izin nak jumpa dengan pilot. Padahal dia guru saya. Tapi dia yang nak jumpa saya. Padahal saya yang patut pergi jumpa dia. Dia bagi jumpa apa, tapi cuma saya tak dapat sembang panjang lah sebab kita lepas tu ada flight apa lagi. Tapi usaha dia untuk datang jumpa makes me respect him more. Sebab ada kata pepatah orang putih, earn your respect, don't force people to respect you. Ustaz Kariman pula, kalau ada yang kenal. Okay?
beliau apabila mengajar, apabila sampai sebelum duduk di meja penceramah, beliau akan pergi salam dengan orang dulu. Guru pergi salam dengan murid. Bukan murid yang pergi cium, pergi peluk apa semua tu, tak. Jadi saya ingat walaupun ini cerita 30, 20 tahun yang lebih, saya ingat sampai sekarang. Tak ada guru yang nak mari salam dengan anak murid. Maknanya katakan tengah duduk di sini, beliau masuk, beliau akan salam dengan seramai mana yang boleh, kemudian baru duduk dan bagi ceramah kuliahnya. Kemudian Ustaz Hussein Yi, kita semua kenal kan? Ustaz Hussein Yi, beliau saya ingat lagi, yang pertama memberi saya peluang bercakap. Beliau ataupun pusat pengajian beliau Al-Khadim tahun 2001 ke 2002, ketika tu saya baru menulis buku 20 hujah golongan anti hadis dan jawapannya. Jadi Al-Khadim jemput saya untuk bedah buku di Al-Khadim. Time tu public speaking ni memang berdebar lah. Okay. Tapi beliau bagi peluang. Padahal driver je apa ni kan? Driver bas udara. Kena pula zaman tu zaman SMS, WhatsApp tak ada. Saya punya tu hari Ahad, saya ingat lagi. 10 pagi sampai 12 tengah hari. Lebih kurang 8.30, 9 tu pihak pengajuk SMS saya. Kapten, kami dapat tahu yang ada orang-orang daripada Ahlul Quran. Maknanya golongan anti hadis ni orang panggil dia orang ahli Quran lah. Yang akan hadir sama. Akan bantah Kapten. So kena hati-hati. Lagilah kita berdebar-debar. First time nak public speaking, first time nak cakap, tengok-tengok ada pula orang nak kontra. Tapi Alhamdulillah. Jadi ini pengalaman saya 20 tahun lebih apa yang saya ingat lagi sampai sekarang. Dan ciri-ciri guru-guru saya tu yang saya ingat juga sampai sekarang. Jadi benda macam ni, hari ni baru nak cerita. Sebab kita ni bukan nak war-warkan banyak-banyak situ, banyak-banyak guru, banyak-banyak sijil, banyak-banyak sanad, apa semua tu. Sebab yang penting dalil dan hujah. Kalaulah saya ni banyak guru, banyak sanad, banyak pengajian, banyak sijil, tapi sampaikan Al-Quran dengan tafsiran yang salah, sampaikan hadis yang darjatnya maudhu, sampaikan apa-apa lain lah yang mengarut-mengarut tu, apa gunakan? Jadi yang cuba saya nak bawa ialah satu anjakan paradigma kepada para penonton. Bahawa kita nilai sesuatu itu betul atau salah berdasarkan dalil dan hujah. Bukan berdasarkan kelulusan. Sebab kalau lihat ustaz-ustaz yang saya react itu, kelulusan mereka hebat-hebat. Tapi kita pun gaduh kepala. Kenapa dia cakap macam tu? Jadi ada sikit-sikit latar belakang agama itu ada. Dan itu kalau tadi tu 4 orang guru yang saya melaziminya. Dan ada lagi guru-guru lain. Sebab saya ni bila saya jumpa orang saja saya nak ambil ilmu. Pagi tadi minum kopi sekejap dengan ustaz, dengan Datuk. Sambil sembang-sembang tu pun saya cuba tarik apa ilmu yang boleh saya dapat. 2 hari lepas saya jadi moderator forum. Walaupun moderator, saya duduk kursi duduk pusing-pusing sampai Ustaz Ahmad Rizal pun kena tegur, Kapten jatuh ni. Padahal saya sedang mengambil ilmu. Dan ilmu bukan sekadar apa yang disampaikan, tetapi juga public speaking skill. Bila kita dengar orang cakap, jangan sekadar ambil ilmu yang dicakapkan, tetapi juga lihat bagaimana dia susun struktur penyampaiannya itu. Tengok macam mana nada dia, tengok macam mana mata dia. Sama juga bila kita baca buku, jangan sekadar baca buku, tapi tengok macam mana dia susun perenggan, macam mana dia susun ayat. Jadi benda-benda itu semua saya serap. Okey, jadi bagi saya berguru, orang yang kurang ilmu, mengambil ilmu daripada orang yang lebih ilmu dan ia dalam pelbagai bidang. Bukan sekadar yang secara zahir saja. Sebab tu saya goyang, tapi saya dengar Ustaz Dr. Abu Hafiz public speaking style macam ni. Ustaz Adnin public speaking style macam ni. Ustaz Muhammad Rizal public speaking style macam ni. Dan saya ambil dan saya lihat macam mana saya boleh improve public speaking. Jadi bagi saya berguru ni sesuatu yang luas lebih konteksnya. Dan jadi di sini saya nak bawakan satu anjakan paradigma supaya para hadirin juga masing-masing sentiasa berusaha untuk menambah ilmu. Sebab antara soalan yang saya biasa dapat juga ialah ada orang-orang yang dah jadi kerja peguam ke, doktor ke, arkitek, engineer apa yang mereka ni nak berhenti kerja, nak ambil cuti tanpa gaji 4 tahun nak belajar degree sekian-sekian apa semua tu. Saya kata jangan, kita perlukan Muslim dalam bidang-bidang ni. Cuma
bahagikan masa untuk belajar. Dan sekarang ni kita boleh belajar melalui YouTube. Ada orang-orang yang mengkritik belajar melalui YouTube kononnya sekian kan. Padahal YouTube ini ataupun mana-mana media sosial ni adalah satu sarana untuk kita belajar bagus. Kalau kita duduk KL, kita nak drive pergi kerja paling kurang sejam. Dan dalam traffic jam tu kita boleh dengar satu kuliah. Nak balik tu pun sejam lagi. Paling kurang boleh dengar 1 jam. Dan YouTube ni kita boleh adjust playback speed. Kalau tak faham kita boleh rewind sikit. Dan kita boleh pilih siapa yang kita nak dengar. Jadi belajar tak perlu semestinya nak kena ada formal, nak kena ada sijil, nak kena tayang sijil, nak kena tayang guru, kemudian baru diiktiraf. Okay? Kita belajar dan kalau dalam tema utama di sini jihad, kita bersungguh-sungguh belajar. Semua kita akan dapat menjadi orang yang berpengetahuan dengan izin Allah.